insya-Allah. Okey, surah Abasa 585 ayat yang ke-38 sampai 42 habis dan kita akan masuk surah At-Takwir insya-Allah. Boleh? Okey, ada sahabat-sahabat belum masuk lagi, kita jalan dulu insya-Allah. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 585 ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Okey. Ayatnya berbunyi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Okey. Wujuhun terjemah dia wajah-wajah. Jadi wajah bahasa Melayu ni ambil pada bahasa Arab. Perkataan wajah bahasa Melayu ni ambil pada bahasa Arab. Wajhun satu wajah. Wujuhun wajah-wajah. Wujuhun wajah-wajah. Yauma izin pada hari itu. Yauma izin pada hari itu, iaitu hari kiamat. Hari itu tu maksudnya hari kiamat. Musfirah berseri-seri. Musfirah berseri-seri. Okey, terjemah musfirah berseri-seri. Dhahikatun ketawa. Dhahikatun ketawa. Okey, dhahikatun ketawa. Mustabsyirah bergembira. Mustabsyirah bergembira. Kita terjemah rejoicing. Kita terjemah rejoicing. Okey. Tolong terjemahkan dia Tuan Haji Ishak Kasim. Boleh terjemahkan Tuan Haji Ishak Kasim ayat pertama dan ayat kedua kita 3839 surah Abasa ni. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ketawa bergembira. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Untuk surah Abasa, Allah nak ceritakan tentang keadaan wajah-wajah manusia pada hari kiamat. Wajah-wajah manusia pada hari kiamat sebelum masuk penjara, sebelum masuk syurga. Sebelum masuk syurga, sebelum masuk neraka, penjara pula dah. Sebelum masuk neraka, sebelum masuk syurga, bagaimana keadaan wajah-wajah manusia di hari akhirat tersebut. Allah sebut dalam surah dalam surah Ali Imran. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Tolong baca boleh Puan Izawani. Ada wajah-wajah yang putih, ada wajah-wajah yang hitam. Okey. Ada wajah-wajah yang putih, ada wajah-wajah yang hitam. Okey, tolong terjemahkan dia muka surat 63 ayat 105 dan 106. 106 dan 107. Tolong baca Puan Izawani. Surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari kiamat yang padanya ada muka orang yang menjadi putih berseri dan ada muka orang menjadi hitam legam. Adapun orang yang hitam legam mukanya, mereka akan ditemplak dengan pertanyaan, patutkah kamu menjadi kufur sesudah kamu beriman? Oleh itu, rasalah azab neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam limpah rahmat Allah, syurga. Mereka kekal di dalamnya. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Allah sebut pada hari kiamat nanti, ada wajah-wajah yang Okey, baik. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang putih, ada wajah-wajah yang jadi hitam. Okey. Adapun yang jadi hitam, ditanyakan kepada mereka, kenapa kamu kufur setelah kamu beriman? Dan orang-orang yang wajahnya putih, berseri-seri, mereka dalam rahmat Allah, mereka kekal dalam rahmat Allah tersebut. Okey, baik. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala,
wajah-wajah mereka pada hari tersebut berseri-seri, mereka ketawa dan mereka bergembira. Baik. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Kerana mereka telah ditunjukkan kepada mereka tempat tinggal mereka dalam syurga. Dah masuk syurga nanti wajah mereka lebih berseri-seri. Kenapa lebih berseri-seri? Sebab dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat syurga tu dah dapat tahu masuk syurga, dah gembira lah. Dah masuk syurga, dapat tengok wajah Allah, lagi berseri-seri wajah mereka. Tolong baca dia, Puan Nur Zakiyah boleh? Surah apa ya? Surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah, muka surat 578. Ayat 22-23. 22-23. 578, 22, 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Sama Ustaz. Okey, wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Memandang Tuhannya bila? Setelah masuk syurga. Setelah masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat tambahan pada ahli syurga. Dalam syurga tu dah macam-macam nikmat dah. Syurga tu sendiri dah cukup nikmat, tetapi Allah sediakan nikmat tambahan pada ahli syurga, iaitu dapat melihat wajah Allah. Siapa yang masuk syurga confirm dapat melihat wajah Allah. Okey? Dan bila dapat melihat wajah Allah, itu merupakan nikmat tambahan kepada ahli syurga. Tolong baca dia, Tun tolong baca boleh Tun, surah apa ya? Surah Yunus. Allah sebut nikmat tambahan dapat lihat wajah Allah. Surah Yunus, saya cari muka surat dia. Okey, muka surat 212 ayat 26. 212 ayat 26. Page 212. Okey. Ayat 26. Rahim 26. Untuk orang-orang yang berusaha menjadi amalnya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia. Dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Terima kasih Tun. Allah kata bagi orang buat baik dapat syurga. Syurga tu dah cukup dah. Dan ada nikmat tambahan. Moreover. Apa dia? Dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi semua ahli syurga dapat melihat wajah Allah. Yang tak dapatnya orang kafir. Orang kafir memang tak dapat lihat wajah Allah. Ahli syurga dapat lihat wajah Allah berkadarkan amal masing-masing. Ada yang dapat tengok setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada sebulan sekali. Depend pada amal masing-masing. Adapun orang-orang kafir, mereka terhijab, tak dapat lihat wajah Allah. Tidak ada yang lebih menggembirakan ahli syurga daripada melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tengok wajah Allah berseri-seri muka. Sentiasa berseri-seri. Tidak ada ahli syurga nanti moyok, musam tak ada. Moyok, muram, masam, tak ada. Kerana apa? Ahli syurga sentiasa nikmat dan nikmat tersebut tidak jemu-jemu. Adapun ayat kita sekarang adalah ayat mengenai sebelum masuk syurga. Pada hari orang ramai semua melarikan diri kan, minggu lepas kita bincang. Ayah lari pada anak, anak lari pada mak, suami lari pada isteri. Tapi pada hari tersebut ada orang-orang yang wajahnya ceria. Pertama, mereka terjemah bright. Maksudnya wajah mereka bercahaya, bergembira wajah mereka. Okey. Yang kedua, sifat mereka dhahikatun. Pertama, dhahikatun, ketawa. Ketawa kat sini bukanlah ketawa yang aib. Ketawa yang aib, ketawa yang gelak kuat-kuat sampai mengganggu orang. Okey. Sampai tak ingat dunia, tak ingat mati, itu ketawa yang aib. Adapun ketawa kat sini, ketawa yang menggembirakan, ketawa yang menyeronokkan. Allah sebut dalam Quran kan, untuk orang munafik,
yang suka ketawakan orang Islam, yang suka gelakkan orang Islam. Okey? Tak salah ketawa. Tapi ketawa yang terlalu banyak hingga membuat kita lupa akhirat tu tak boleh. Orang munafik ni, orang kafir, dia suka gelakkan orang Islam. Tengok muka surat 588. Boleh tak puan ni 588? Kita sekarang 586. Page 588. Ayat 15 dengan ayat 29. 15 tu cerita yang saya kata orang kafir tak boleh tengok wajah Allah, tu ayat 15. Kemudian ayat 29 tu gelak-gelak ketawa. 29 dan 30. So 588 588 ya, surah Al-Mutaffifin. ayat 15. Ayat 15 satu. Lepas tu terus sikit ayat yang ke-29 dan 30. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhannya. Ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Ayat 30. Dan apabila orang-orang yang beriman itu melintas di hadapan mereka, mereka mengedipkan matanya. Okey. Terima kasih puan ni. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah kata, pertama yang tadilah saya beritahu, orang kafir memang tak boleh tengok wajah Allah. Ayat yang ke-15. Mereka pada hari itu terhijab. Berterima dibar. Maksudnya tak boleh tengok wajah Allah. Tu orang kafir. Kemudian ayat yang ke-29, orang mujrimin, orang kafir, mereka akan ketawa melihat orang Islam. Kenapa ketawa? Sebab Nabi menjanjikan orang Islam dengan janji yang bagi mereka bulan bintang. Ayat ni turun sebab masa mula-mula Nabi dakwah orang Islam, Nabi janji apa tahu pada sahabat-sahabat? Nabi kata, kalau kamu ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nanti kamu akan jadi raja bagi seluruh penduduk Arab dan orang selain Arab akan tunduk pada kamu. Masa tu orang Islam baru berapa keraan. Masa tu orang Islam baru berapa minoriti sangat lah. Jadi orang Arab yang dengar Nabi cakap macam tu, mereka gelak kat Nabi dengan sahabat-sahabat. Bila Nabi dengan sahabat lalu je, mereka pun gelak-gelak sama mereka dengan berkata, tu, Raja Arab sudah mari. Raja Arab sudah mari. Mereka pun gelak-gelak ketawa sesama mereka. Sebab mereka anggap Nabi hanya janji bulan bintang. Nabi hanya janji bulan bintang bagi mereka. Jadi mereka ketawa lah. Baik, Allah kata mereka ketawa kat dunia. Kat akhirat nanti, page yang sama. Tolong baca boleh? Page yang sama. Tolong baca Dr. Azizah boleh? Page yang sama. Tadi Puan Nik dah baca ayat yang ke-29, yadhakun. Okey. Page yang sama bawah sekali, 34. Tolong baca Dr. Azizah. Page 588 kan? Ya, 588, bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ini orang yang berdosa itu tidak diutus. Betul ke? Boleh je. Itu 33 tapi tak apa, baca je, tak ada masalah. Poin saya 34. Oh, 24 next page. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Maka pada hari ini, orang yang beriman pula mentertawakan orang kafir itu. Okey. Sebab Terima kasih. Quran saya page 588 tu sampai 33 ayat 33. Okey, baik, tak apa Dr. Azizah. Okey, terima kasih. So, kat dunia ni orang kafir gelakkan orang Islam. Kat akhirat nanti orang Islam akan gelakkan orang kafir. Tuan-tuan rasa nak tanya satu soalan. Agak-agak kita dah masuk syurga, kita nak gelakkan orang kafir ke? Kita nanti dah masuk syurga, dah seronok dalam syurga, dapat macam-macam. Minta dengan Allah, ya Allah, dulu si kafir tu gelak kat aku, boleh tak kau lagi gelak kat dia sekejap boleh? Pergi kat neraka, oi, kau pada muka. Agak-agak kita buat macam tu dalam syurga nanti. Tak. Begitu ni Allah kata ni. Hari akhirat nanti orang Islam akan gelak balik pada orang kafir. Tu kita bincang kemudian. Sampai sini nanti kita bincang. Kita tak ada masa nak gelak kat orang akhirat kiamat nanti. Okay. So sekarang ni ayat kita dhahikah, betul? Dhahikah, ketawa. Laughing. So sama juga yadhakun. Ketawa juga. Kat akhirat nanti orang Islam akan ketawa. Kenapa? Ketawa riak. Bergembira kerana usahanya sebelum ni mendatangkan hasil yang cukup baik bagi diri dia. Kat dunia ni orang banyak ketawa, pertama orang ni.
orang kafir musyrikin. Yang kedua munafik. Munafik tahu tak kenapa dia ketawa? Munafik dia ketawa kat dunia sebab dia berjaya tipu Nabi. Dan dia rasa penipuan dia berjaya. Nabi ajak pergi perang Tabuk, orang munafik kan. Dia ajak pergi Tabuk. Mereka kelentong Nabi lah, mereka bagi alasan tu, alasan ni. Nabi pun terima alasan mereka, Nabi bagi izin mereka untuk mereka tak pergi Tabuk. Mereka pun ketawa. Sebab apa ketawa? Kakak, kita tipu jadi, Muhammad percaya. Allah kata apa? Tolong baca boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca. Muka surat 200. Ayat 81-82. Muka surat 200, ayat 81-82. Ada? Puan Nur Hidayah Ahmad ada? Ada Ustaz. Muka surat 200, ayat 81-82. 200. 81 dan 82. Ya Ustaz. Surah Taubah. 8182. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang ditinggalkan iaitu tidak mengikut berperang merasa gembira dengan berdiam diri sepanjang peninggalan Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat iaitu pergi berperang dalam keadaan panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. 82. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang mereka selalu lakukan. Yang selalu mereka lakukan. Okay, terima kasih Puan Nur Hidayah Ahmad. Jadi orang yang banyak gelakkan orang Islam, sama ada kafir ke, munafik ke, yang suka gelakkan orang Islam, maka Allah kata, biarlah mereka ketawa sedikit, sekejap, dan biarlah mereka menangis banyak-banyak ke akhirat. Jadi daripada ayat-ayat tadi, keluarlah kesimpulan, orang yang banyak ketawa kat dunia, dia akan banyak menangis kat akhirat. Manakala orang banyak menangis kat dunia, dia akan ketawa kat akhirat. Ada dua tangisan yang berbaloi di sisi Allah. Pertama, tangisan kerana takut dosa-dosa sendiri. Ada dua mata yang sangat berguna di sisi Allah. Pertama, mata yang berjaga untuk keselamatan orang Islam. Security, askar yang jaga sempadan, mata tu sangat bernilai, akan menyelamatkan pada api neraka. Dalam peperangan kan, sahabat-sahabat tidur, ada sahabat yang jadi security, jaga sahabat-sahabat sedang tidur. Mata tu mata berharga. Yang kedua, mata yang menangis terhadap dosa-dosa. Mata yang menangis terhadap dosa-dosa maksiat. Dalam hadis Nabi sebut, ada 4 perkara yang termasuk daripada kecelakaan. 4 perkara yang termasuk daripada kecelakaan. Pertama, apa dia 4 perkara tersebut? Jumudul aini, mata yang kering. Mata kering, apa maksud mata kering? Susah nak menangis lah. Dosa banyak tapi tak menangis langsung. Pertama. Yang kedua, qasawatul qalbi, keras hati. Yang kedua, qasawatul qalbi, keras hati. Yang ketiga, tulul amal, panjang angan-angan. Angan-angan terlalu panjang. Okey? Seolah-olah tak mati sampai 500 tahun, 200 tahun lagi. Yang keempat, al-hirsu ala dunia, menangis, tamak terhadap dunia. Jadi siapa yang lama tak menangis, siapa yang tak pernah menangis dalam hidup dia sedangkan dia banyak dosa maksiat pada Allah, tak pernah menangis, ataupun dia tak menangis sebab dia tak buat dosa maksiat tapi dalam masa yang sama amal dia tahap tu je. Okey, dia dah pencen berapa tahun dah tapi amal dia tahap tu je lah. Semayang je lah, semayang fardu je lah buat, yang lain tak ada. Quran tak ada, semayang sunat tak ada, zikir, tasbih tak ada. Dia relax. Dia tak rasa rugi pun masa-masa dia berlalu tanpa dia buat amal. Tak menangis pun terhadap perkara tersebut. Ni pun masalah juga. Dalam sebuah hadis, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Nabi SAW sebut apa tahu? Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sikit dan kamu akan menangis banyak-banyak. Apa Nabi tahu? Nabi tahu dengan detail, Nabi tahu dengan terperinci
bagaimana keadaan manusia di akhirat nanti. Bagaimana suasana dahsyat dari akhirat nanti. Kan kalau dalam Isra Mi'raj kan, diperlihatkan pada Nabi orang dalam neraka ni gini, ni sebab ni sebab ni. Biasa dengar ceramah Isra Mi'raj kan. Itu antara perkara-perkara yang Nabi nak dengar. Itu perkara-perkara yang Nabi nak nampak. Jadi Nabi cakap pada kita, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan ketawa sikit, menangis banyak. Kita Nabi dah beritahu dah apa yang Nabi beritahu tu, tapi kita lupa. Kita terbaliklah. Ketawa banyak, menangis sikit-sikit. Nangis banyak juga, tapi menangis tak ada faedah lah. Menangis tengok cerita Nustan hero mati. Tangisan tak ada nilai langsung. Patutnya menangis apa? Menangis terhadap dosa maksiat kita, masa yang berlalu kita tak guna sungguh-sungguh. Kena menangis. Tangisan tu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Basri kata, Hasan Basri dia ceritalah. Hasan Basri dia cerita tentang ayat dalam surah. Hasan Basri dia cerita tentang ayat dalam surah surah apa ya? Surah Maryam. Surah Maryam. Ini ceritanya ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tolong baca boleh? Puan Aliza tolong baca surah Maryam. Surah Maryam. Itulah banyak ketawa. Dengar ceramah pun nak dengar penceramah yang boleh buat orang ketawa. Masa free tengok Maharaja Lawak. Contohlah. Suka ketawa. Sifat kita suka ketawa. Ini nak cerita pasal Hasan Basri punya cerita dah ni surah Maryam. Kita dah lalu ayat ni. Kita pernah review ayat ni berkali-kali. Page 310. Ayat 71-72. Boleh? 310 ayat 71-72. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini untuk kita semualah, walaupun Hasan Basri cerita pasal zaman dulu. Terima kasih Puan Aliza. Pasal ayat ni, dia dalam tafsir Ibnu Katsir ada, kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Katsir, buka ayat ni insya-Allah keluar cerita tu. Hasan Basri kata, ada seorang abang, dia tengok adik dia ni banyak ketawa. Dia pun tanya adik dia, kamu jumpa tak ayat dalam Quran yang kamu dan kita semua akan ke neraka? Jumpa? Adik dia jumpa, adik dia pun orang baca Quran, jumpa? Jadi kita akan ke neraka, ya, kita semua akan ke neraka. Jadi confirm kita semua akan ke neraka, ya, kita semua akan ke neraka, melalui neraka, mendatangi neraka maksud ayat ni. Dan mana tanya adik dia, ada tak ayat-ayat yang mengatakan kamu confirm terselamat daripada neraka? Ada tak jumpa mana-mana ayat yang mengatakan kamu confirm terselamat pada neraka? Adik dia diam, tak boleh jawab. Sejak pada itu adik dia tidak lagi ketawa-ketawa banyak-banyak. Dia nasihat abang pada adik dia. Kita pun sama lah nasihat untuk kita. Gelak banyak sangat ni. Ketawa banyak sangat. Hari-hari nak ketawa. Bukan salah ketawa. Tapi kalau ketawa banyak sangat, masalah dapat nanti. Confirm ayat kita akan mendatangi neraka. Confirm. Ni confirm. Tapi selamat tak selamat, kita tak pasti. Tapi kita ini ketawa seolah-olah, Masya Allah, dah selamat daripada neraka Allah SWT. Na'udzubillah. Semoga kita yang rajin belajar agama ni, yang banyak-banyak masuk kelas agama ni, kurangkan ketawa. Bukan tak boleh ketawa, boleh ketawa. Seronoklah ketawa sekali-sekala nak hilangkan stres, boleh lah. Kalau serius sepanjang masa orang pun stres kat tengok kita. Tapi kalau terlalu banyak ketawa, boleh mendatangkan masalah untuk hati kita. Okey, baik. Pertama wajah mereka ceria. Yang kedua, mereka ketawa. Yang ketiga, mustabsyirah, mereka bergembira. Mustabsyirah berasal pada perkataan Bashira. Bashira tu berita gembira. Waktu Nabi, salah satu tugas Nabi dipanggil Bashiran ataupun Mubashirin. Apa dipanggil? Glad tiding, pemberi berita gembira. Jadi orang-orang yang masuk syurga, dia akan gembira. Bila hari pembalasan nanti tak masuk syurga lagi, dia dah gembira dah. Tapi tuan-tuan nak tahu tak? Ada orang yang bergembira sebelum kiamat lagi. Sekarang dah bergembira dah. Sekarang dah bergembira. Dia dah mati lama, tapi sekarang dah bergembira dah. Siapa? Siapa boleh jawab? Siapa betul jawab boleh balik awal. Tak boleh jawab boleh balik awal. Siapa dia? Ya, Dr. Azizah. Nampak macam nak jawab Dr. Azizah. Dia dah mati. Dia dah meninggal. Dia dah meninggal. Kiamat belum berlaku lagi. Sekarang dia dah meninggal. Tapi dia dah bergembira. Kalau syahada. Apa dia?
Orang mati syahid. Yes, orang mati syahid. Orang mati syahid. Terima kasih Dr. Azizah. Okey. Orang mati syahid. Orang mati syahid dalam kubur sekarang kan. Tapi mereka bergembira. Masya Allah. Tolong tengok boleh surah Ali Imran. Tolong baca Tuan Haji Ishak Kasim. Tolong baca boleh Tuan Haji Ishak. Surah Ali Imran. Ni kita nak capai ni. Okey. Muka surat 72. Ayat 169, 170, 171. Ini orang mati syahid. Tak perlu kiamat sana nanti. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Di sisi Tuhannya mendapat rezeki. 170, mereka bergembira dengan kurnia yang diberikan Allah kepadanya. Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahawa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. 171, mereka bergirang hati dengan nikmat dan kurnia dari Allah dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuan Haji Ishak Kasim. Orang mati syahid. Allah kata, kamu jangan rasa mereka mati, mereka itu hidup tau. Bahkan mereka sentiasa diberi rezeki di sisi Allah. Tak tahulah makan apa. Okay? Kita rasa kita je masih hidup ni yang sedang makan tu, makan ni, macam-macam lah. Orang mati syahid pun sedang diberi rezeki oleh Allah. Kerana apa? Kalau kita tengok ayat-ayat ni, hadis dia, orang mati syahid ni, roh dia Allah letak dalam rongga burung berwarna hijau. Allah letak roh orang mati syahid dalam rongga burung berwarna hijau, terbang dalam syurga dan akan menenggek di lampu-lampu syurga. Dia makan apa dia nak makan, dia pergi mana dia nak pergi. Allah tanya dia, nak tak nikmat lagi baik pada ni? Dia kata, ada lagi ke nikmat lagi baik pada ni? Okey? Maka Allah tanya, nak lagi tak nikmat baik pada ni? Dia kata, ya Allah, tak ada apa dah lagi baik pada ni. Kalau aku bagi, nak tak? Cakap nak apa? Maka ahli syurga kata, kalau kau nak bagi nikmat lagi pada kami nak minta kembali lagi ke dunia, nak mati syahid lagi. Nak mati kembali balik ke dunia, nak mati syahid lagi. Itu orang mati syahid yang dalam syurga yang mereka nak. Jadi mereka ni dah gembira lah sekarang ni. Bukan ayat kita tadi cerita pasal nantilah kiamat nanti orang lain semua huru-hara kelang kabut. Tapi orang yang mati syahid, orang yang masuk syurga bakal ke syurga bergembira. Itu kiamat nanti. Sekarang orang yang dah mati syahid. Ini syahid besar, bukan mati syahid kecil. Syahid kecil apa? Mati syahid kecil. Mati sebab ta'un, mati sebab terbakar, mati sebab lemas, mati sebab tertimpa bangunan, mati sebab melahirkan anak. Itu dipanggil mati syahid kecil. Saya dengarkan mati syahid kecil. Yang mana mati syahid kecil ni, hukum pengurusan jenazah dia macam orang lain juga. Okey? Kena mandikan, kafankan, semayangkan. Ada pun mati syahid yang kita bincang ni, mati syahid yang tak perlu mandikan. Itu mati syahid dalam peperangan. Mereka dah bergembira awal-awal, insyaAllah. Okey, sama ayat seterusnya. Zaman sekarang ni kalau lagi belajar agama, mati. Pun mati syahid. Tetapi mati syahid tersebut masih lagi di kategori mati syahid kecil. Okey, sama ayat seterusnya. Tadi kita cerita wajah-wajah orang yang bergembira lah. Jadi kita nak ketawa, nak gembira, sebenar-benar ketawa kat mana? Akhirat. Kat dunia bukan tak boleh gembira langsung, bukan tak boleh ketawa langsung, boleh. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan sehingga menyebabkan kita keras hati, sehingga menyebabkan kita tak terfikir pun untuk tambah amal kita menuju akhirat. Okey, baik, seterusnya. Ayat 40, 41, 42. Habis terus. Dan wujuhun wajah-wajah. Wujuhun wajah-wajah. Yauma izin pada hari itu. Alaiha ke atasnya. Ghabarah berdebu. Will be dust stain. Dust stain. Ghabarah berdebu. Tarhaquha meliputinya di wajah tersebut. Qatarah kegelapan. Darkness. Qatarah kegelapan. Okey. Ulaika mereka itu hum mereka lah
Al-kafarah, orang-orang kafir. Al-kafarah, orang-orang kafir. Al-fajarah, lagi berdosa. Al-fajarah, lagi berdosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkataan khas untuk orang kafir sahaja dipanggil fajarah. Pendosa yang kafir dipanggil fajarah, ni perkataannya. Adapun pendosa yang Islam dan pendosa yang kafir dipanggil mujrimin. Mujrimin tu semua termasuk. Okey, mujrimin tu semua termasuk. Adapun al-fajarah kat sini adalah pendosa-pendosa yang kafir sahaja. Okey, Puan Izawani, kalau baca Puan Izawani, ayat kita sekarang muka surat 585 ayat 40, 41, 42. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajah-wajah pada hari itu ke atasnya berdebu, meliputinya kegelapan. Merekalah orang-orang kafir lagi berdosa. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita cerita pasal wajah orang yang ceria, gembira. Tak masuk syurga lagi. Ada pun wajah-wajah orang yang akan menuju ke neraka. Allah Ta'ala akan perlihatkan pada mereka neraka. Allah Ta'ala akan buat mereka melihat neraka dahulu. Bukan sekadar mereka lihat neraka. Kita yang masuk syurga pun Allah perlihatkan neraka. Apa tujuan Allah perlihatkan neraka? Apa tujuan dia? Tujuan Allah perlihatkan neraka bagi ahli syurga supaya ahli syurga bersyukur. Alhamdulillah aku tak kena masuk tempat teruk macam tu. Alhamdulillah berkat usaha aku, amal aku, rahmat Allah bagi pada aku tak kena masuk tempat tersebut. Tujuan Allah perlihatkan neraka pada penduduk syurga. Adapun Allah lihatkan neraka kepada ahli neraka supaya apa? Tengok pun dah gerun. Tengok neraka tu muka dah tak boleh senyum langsung. Baik, ayat kita sekarang Allah kata wajah mereka berdebu. Adakah makna literal debu? Adakah makna literal debu? Debu kena betul-betul pada wajah mereka. Okey. Pendapat pertama, ini makna literal, berdebu. Memang betul-betul kena debu. Punya serabut masa tu mikir, punya risau sangat pada masa tu, tak ada masa nak buang debu kat muka. Kat dunia ni, ada debu sikit kat hidung. Oh, ambil masa sapu sungguh-sungguh. Ataupun jerawat tumbuh sebiji je kat tepi hidung. Risau seminggu contoh. Kat dunia ni lah. Semua manusia macam tu lah. Lelaki ke perempuan ke muda ke dewasa semua macam tu. Kat akhirat, orang yang diputuskan ke neraka Allah, dia tak fikir dah muka dia. Sehingga masa tu debu mula hinggap sikit. Sikit-sikit lah penuh debu. Apa jadi pun tak fikir lah. Ni pendapat pertama. Pendapat kedua, tak ada debu. Tapi kita tengok dia punya kekusutan muka dia tu. Macam orang yang baru berlari daripada kejar binatang buah kat padang pasir. Orang yang dikejar binatang buah kat padang pasir, tengah berlari, masa tu macam mana muka dia? Dia ada masa nak sapu muka? Ada masa nak cuci-cuci muka? Tak ada. Itu maksud ayat debu kat sini. Okey, baik. Kemudian, darkness, kegelapan menutup wajah dia. Ada dua makna. Pertama, memang Allah hitamkan terus wajah dia. Tak masuk neraka lagi ni. Allah hitamkan terus wajah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud kat sini ialah wajah mereka putih, orang putih, kulit putih. Kulit putih, bukan jenis kulit hitam, kulit putih. Tetapi kerisauan yang menakut, kerisauan, ketakutan, gemuruh, macam-macam perasaan bercampur-campur kat situ. Tuan-tuan, kalau takut sangat, dia sampai jadi tak rasa apa. Allah kata, penduduk-penduduk neraka ni, hati mereka kosong. Sebab tahap takut dah habis tahap dah takut. Tak boleh nak takut lebih lagi dah. Tahap risau dah tahap tertinggi dah. Tak boleh nak risau apa lagi dah. Jadi masa tu hati mereka kosong. Kosong maksudnya dah tak boleh nak takut lebih lagi dah. Dia dah capai tahap takut yang paling maksimal. Dia dah capai tahap menyesal paling maksimal. Dia dah capai tahap apa lagi? Rugi paling maksimal. Atau hati kosong. Tolong baca dia. Puan Narzakiah boleh? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Page terakhir surah Ibrahim. Allah kata wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong. Saya cari muka suratnya 261. Ayat atas sekali. 261 ayat atas sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka datang secara tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkelip-kelip dan hati mereka kosong. Terima kasih Puan Nazakia. Masuk kosong tu, tak boleh nak fikir apa. Bercampur bau sangat macam-macam perasaan.
Dah tak tahu nak kata takut ke, risau ke, macam-macam perasaan, dan semua perasaan tu sampai ke tahap maksimum. Takut sangat dah tak boleh buat apa dah. Okey? Takut sangat, menyesal sangat, benci sangat sampai tak boleh buat apa dah masa tu, kosong hati mereka. Na'udzubillah. Okey, sekarang kita cerita wajah mereka diselubungi dengan darkness, kegelapan. Sama ada memang Allah gelapkan wajah mereka hitam legam, ataupun kerisauan, ketakutan yang amat sangat membuat wajah mereka jadi gelap. Sebelum wajah mereka jadi gelap, wajah mereka jadi warna apa dulu tahu? Semua tahu? Bluish. Orang betul terjemah bluish. Kebiru-biruan. Biru wajah mereka. Surah apa ya? Surah Taha. Tolong baca dia. Tun, tolong baca boleh Tun? Surah Taha. Wajah orang kafir ke akhirat nanti biru. Okey, biru. Muka surat 319 ayat 102. 319 ayat 102. (109) ya Ustaz, ayat. Page 319. Ya. Ayatnya 102. 102. 102. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu hari ditiup sangkakala, dan kami akan himpunkan pada hari itu orang-orang yang bersalah dalam keadaan kelabu matanya. Oh ya ke? Kelabu matanya Okey, baik. Terima kasih Tun. Ada tak siapa-siapa Quran dia terjemah biru? Sebab dalam bahasa Arab wajah biru muram. wajah biru muram, itu lagi tepat. Terima kasih Puan Nik, Puan Zakiah. Biru muram. Sebab biru dalam bahasa Arab apa? Biru dalam bahasa Arab Ezra. Biru dalam bahasa Arab Ezra tu zurqa. Dia terjemah bluish. Bluish. Jadi sebelum muka dia jadi hitam tadi, sebab takut risau sangat, muka dia jadi biru dulu. Biru muka, takut. Muka biru, orang yang sedang sangat-sangat cemas, sangat-sangat takut. Bangkit-bangkit pada kubur, biru muka. Tak tengok neraka lagi tu. Baru bangkit pada kubur, biru muka. Siapa? Mujrimin. Mujrimin kita termasuk Kita orang Islam yang banyak dosa pun boleh jadi mujrimin juga. Biru muka. Tapi bila dah diperlihatkan neraka dan mereka tahu, mereka yakin mereka akan masuk neraka, masa tu wajah mereka hitam gelap. Ayat ni sama macam ayat, tolong baca, Puan Nik boleh? Buku surat tadi, 212. Tadi ayat, page tu kita dah buka dah. Page tu kita dah buka cerita pasal dapat lihat wajah Allah kan. Sekarang dalam page tu pun ada ayat muka hitam, muka putih. Hitam tu lah, sama ada hitam tu Allah hitamkan terus wajah dia. Ataupun maksud hitam tu, hitam kerana terlalu risau, terlalu takut. Okey. 212 ayat yang ke-27. Macam malam tu dibagikan dalam bentuk pieces-pieces buka muka dia. Punya gelap masa tu. Muka surat 212 ayat 27. Tadi Tun baca 26. Puan baca 27. Adapun orang-orang yang melakukan kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tiap bagi mereka seorang pelindung pun daripada azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan beberapa bahagian malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terima kasih Puan. Malam ni punya gelap malam ni kan, seolah-olah kita potong-potong malam tu, ambil dalam bentuk pieces-pieces, boh kat muka. Macam mana gelap malam? Jadi semua orang risau, muka ada jerawat, muka gelap, macam-macam lah beli. Masuk Watson beli macam-macam, baik lelaki, baik perempuan. Tak kisah, tak ada masalah pun. Silakan jaga muka, jaga penampilan, jaga muka, tak salah, tak berdosa, bagus. Ya, untuk suami, untuk isteri, tak ada masalah. Tapi lagi penting muka kat akhirat. Tak guna kat dunia ni dapat anugerah muka tercantik, muka terhandsome, awet muda lah orang panggil. Tak guna. Sebab kat akhirat kena bakar, apa faedah? Kat dunia biar handsome, biar cantik, biar muka bersih. Tapi lagi penting akhirat muka lagi bersih. Siapa yang jaga muka kat dunia, risau muka kat dunia tapi tak risau muka kat akhirat, Allah sebut Allah akan bakar muka mereka dalam syurga. Dalam neraka nanti Allah bakar muka mereka. Kenapa Allah sebut bakar muka?
sedangkan seluruh badan ahli neraka akan terbakar. Tapi Allah sebut bakar muka, nak beritahu apa dia? Anggota paling mulia kat dunia ni muka pun akan terbakar hangus, anggota lain lebih lagi lah. Dan manusia kat dunia ni dia akan protect muka, betul kan? Orang nak baling batu, kita akan baling muka, tahan tangan. Kita jatuh motor, jatuh basikal, daripada muka kena lantai, kita akan tahan tangan. Biar tangan luka, biar tangan berdarah, tapi muka kalau boleh tak kena. Betul kan? Kita akan protect muka. Muka ni bahagian last sekali. Kalau orang nak pukul tumbuk, kita akan tutup muka. Dia pukul belakang, pukul badan, kita tak boleh nak tahan, tapi kita akan tahan muka. Tengok surah Ibrahim. Tolong baca dia, Puan Nur Hidayah Ahmad, surah Ibrahim. Dia boleh Ustaz. Tadi muka surat berapa tadi? 261. 261. Ayat 49-50. 49-50. 261 49. Dan tak apa, nanti Puan Masyarah baca. duduk sekali ke? Ya. Sajalah. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa diikat dengan belenggu. 49 je. 50. Pakaian mereka diperbuat daripada minyak tar dan wajah mereka ditutup dengan api neraka. Pakaian mereka dibuat pada minyak tar. Maksudnya apa dia? Ahli neraka sebelum kena bakar ni, mereka akan celek. Ahli neraka sebelum kena bakar tu, dia letak minyak tar dulu kat seluruh badan dia, supaya lagi cepat terbakar. Walhal kalau tak ada minyak tar pun dah cukup hangus, sudah orang dalam neraka. Tapi Allah nak buat api tu lagi cepat menyambar, lagi cepat bakar mereka, maka api neraka akan menyambar mereka dengan cepat dan muka mereka hangus terbakar. Na'udzubillah min zalik. Dalam surah Mukminun Allah kata apa? Cacat muka mereka. Cacat. Tolong baca boleh Puan Maisarah, Puan Maisarah tolong baca surah Mukminun. Allah kata wahum fiha kalihun. Wajah mereka cacat. Muka surat 348 ayat bawah sekali. 103 ke 104. 348 ayat 103 dan 104. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Wajah mereka dibakar oleh api neraka dan mereka dalam keadaan suram dengan bibir yang cacat. Mereka dalam keadaan suram. Okey. Bibir mereka cacat. Tahu tak cacat macam mana? Kita kat dunia pernah jumpa orang cacat kan? Tapi cacat kat dunia ni taklah seteruk cacat dalam neraka. Tahu tak macam mana cacat dalam neraka? Ini hadis dia. Siapa ada tasir penuh kasih, bukalah ayat tu. Ayat yang dibaca oleh Puan Maisarah tadi. 103, 104 ni hadis dia. Nampak ke kat skrin sahabat-sahabat? Nampak ke? Nampak? Bawah sekali tu. Okey. Tengok ni ni untuk kita semua kan. Bawah sekali. Hadis ni daripada Imam Ahmad, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, saya baca terjemah dia, api neraka membakarnya sehingga bahagian bibir atas menggelupar sampai ke tengah kepala. Bibir belah atas ni naik sampai tengah kepala. Sedangkan bibir bahagian bawah menjulur sampai ke pusat. Pernah jumpa orang cacat kat dunia macam tu? Paling teruk orang-orang kulit hitam yang kita tengok bibir tebal je lah. Tapi bibir tebal tak ada sampai ke dahi. Ini bibir tebal kat akhirat. Bibir tebal. Muka cacat kat akhirat sebab kena bakar dalam neraka. Punya teruk muka dia, bibir ni melecur sampai naik atas kepala. Kat dunia kalau macam tu panggil alien kan. Bukan makhluk atas muka bumi kan. Jadi kita jaga muka kat dunia, bagus. Alhamdulillah. Jaga muka, kita muliakan. Allah bagi muka, Allah bagi wajah yang cantik untuk kita jaga, tak ada masalah. Tapi kalau tak jaga amal-amal soleh, tak jaga daripada dosa maksiat ni, macam inilah muka kita kat akhirat. Bibir belah atas naik sampai atas kepala, bibir belah bawah melunjur sampai ke pusat. Binatang tengok pun pelik. Kalau binatang boleh tengok kat akhirat nanti, binatang kata makhluk apa ni? Binatang kata je, binatang apa ni? Okey, dengar macam kelakar, tapi kalau kena kat kita, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah pelihara kita, semoga Allah selamatkan kita. Walau bagaimanapun ayat ni ditujukan kepada orang-orang kafir. Kenapa?
pengarang tafsir apa ni? Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili kata, perkataan fajarah dikhaskan untuk orang kafir sahaja. Adapun pendosa-pendosa yang Islam dan juga pendosa-pendosa yang kafir dipanggil mujrimin. Mujrimin tu pendosa. Baik dia kafir, baik dia Islam, tu mujrimin. Adapun ayat-ayat Quran banyak cerita mujrimin berbanding dengan fajarah. Nak ceritanya, warning-warning yang Allah datangkan dalam Quran bukan untuk orang kafir sahaja. Pendosa-pendosa Islam pun kena juga ke akhirat nanti. Okey, baik. Itu dua muka ke akhirat nanti. Ada muka yang ceria, gembira, ketawa. Ada muka yang risau sangat, takut sangat. Hati dah tak boleh nak takut apa dah. Hati dah tak boleh nak fikir apa dah. Kosong hati. Okey, pernah tak kita kadang-kadang kecewa sangat, sedih sangat sampai dah tak boleh kecewa dah. Sampai dah tak boleh sedih dah. Menangis sangat. Seorang isteri tu dia dizalimi oleh suami dia. Sampai tahap dia kata apa? Dah tak ada air mata nak menangis. Dah tak ada air mata nak menangis dah. Suami dia menzalimi dia dari sudut fizikal, dari sudut emosi, contohlah. Sampai dah tak boleh menangis tak? Dah tak ada air mata dah nak menangis. Ni contoh kat dunia. Kat akhirat dia macam tu lah. Orang yang risaunya dah habis tahap risau. Orang takutnya dah habis tahap takut. Sebab apa? Dah tak boleh nak takut lebih lagi. Allah Ta'ala timpakan pada mereka sampai hati mereka kosong. Na'uzubillahi min zalik. Okey. Jadi orang yang sibuk jaga muka kat dunia, dalam masa yang sama dia abaikan muka kat akhirat. Orang inilah orang-orang yang rugi. Bukanlah maksud saya abaikan muka kat dunia. Tak, kat dunia jagalah muka, jaga penampilan, jaga kebersihan. Okey. Tetapi lagi penting, selamatkan diri kita dari dibakar oleh Allah di hari akhirat kelak. Okey, alhamdulillah dah selesai surah Al-Abasa. Sekarang kita nak masuk surah baru, surah At-Takwir. Surah baru kita namanya surah At-Takwir. Kenapa dipanggil At-Takwir? Kerana ayat pertama, idza syamsu kuwirat. Kuwirat tu gulung. Jadi At-Takwir maksudnya menggulung. At-Takwir maksudnya menggulung. Okey, terjemah takwir itu menggulung. Okey, surah At-Takwir ni adalah surah yang awal-awal turun. Surah yang ke-81. Surah yang ke-81. Surah ini adalah surah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Surah ini diturunkan di Mekah. Surah ini, maafkan saya silap. Betul lah. Surah ni dari sudut, maafkan saya silap. 81 tu susunan dia. 81 ni susunan. Maksudnya daripada awal Fatihah, Baqarah, di Imran, An-Nisa ni yang ke-81 susunan. Dari sudut penurunan, sebab tu dia awal-awal turun, dia yang ke-7. Surah yang ke-7 diturunkan setelah turunnya surah Al-Masad. Ada pendapat mengatakan setelah turun surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita tengok nombor turutan turun surah, Al-Fatihah ni yang kelima diturunkan. Jadi dia turun setelah surah Al-Masad lah. Setelah surah Al-Masad. Jadi surah ni yang nombor 7 diturunkan. Awal lah. Jadi bila awal dia diturunkan di Makkah. Makkiyah. Okay. Surah ni surah Makkiyah. Surah Makkah. Surah ini mengandungi 29 ayat. Surah ini mengandungi 29 ayat. Dan mengandungi 104 patah perkataan. 104 patah perkataan. Surah At-Takwir. Apa relate surah At-Takwir dengan surah Abasa sebelum ni? Okey, baik. Dalam surah Abasa sebelum ni, kalau kita ingat, awal-awalnya Allah menegur kesalahan Nabi, betul kan? Sebab Nabi layan orang-orang musyrikin berbanding layan sahabat dia yang buta. Siapa nama? Abdullah bin Umi Maktum. Allah tegur Nabi lah kerana kesilapan Nabi dalam buat keputusan dalam kes tersebut. Manakala dalam surah ni Allah nak angkat balik Nabi. Walaupun dia buat salah, walaupun dia ada kesilapan dalam buat keputusan dalam kes tersebut, tetapi dia tetap manusia yang paling mulia yang Allah pilih. Dia bukan gila. Allah sebut muka surah kita sekarang ayat 22, surah At-Takwir, wa ma sahibukum bimajnun. Dia bukan gila. Dia manusia terpilih yang aku pilih untuk melihat malaikat Jibril 2 kali dengan wajahnya yang sebenar. Okey, sahabat-sahabat pernah tengok malaikat Jibril tahu. Tapi sahabat-sahabat tengok malaikat Jibril dalam bentuk Jibril menyerupai orang lain. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pilih tengok Jibril dengan wajah real Jibril.
2 kali. Nanti kita bincanglah kat mana 2 kali tersebut. Okey, itu kita bincang dalam surah ni nanti. Okey, baik, itu relate yang pertama. Relate yang kedua, dalam surah Abasa dan juga surah An-Nazi'at sebelum ni lah. Dalam surah Abasa dan surah An-Nazi'at sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hari kiamat. Allah menceritakan tentang hari kiamat. Tetapi kedua-dua surah tersebut Allah menceritakan tentang hari kiamat di hujung-hujung. Hujung surah An-Nazi'at, hujung surah Abasa, kita jadi hujung surah Abasa hari kiamat. Manakala dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hari kiamat di awal-awal surah. Awal-awal surah Allah menceritakan tentang hari kiamat. Awal-awal surah. Masuk-masuk Allah cerita apa berlaku pada hari kiamat. Okey? Boleh? Itu dikata relate dia. Okey? Dalam surah Abasa, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang 2 golongan. Muka ceria, muka takut. Manakala dalam surah At-Takwir, Allah hanya cerita tentang 1 golongan. Iaitu golongan yang takut, yang risau pada hari kiamat. Siapa dia? Golongan yang paling takut, paling risau adalah golongan orang yang tak prepare langsung, tak percaya langsung adanya hari kiamat. Iaitu orang kafir. Okey, baik. Apa yang kita akan bincang dalam surah Takwir? Pertama, kita akan, oleh kerana surah ni surah Makkiyah, awal turun pula tu, Allah nak cerita tentang orang musyrikin yang tak percaya hari kiamat kan? Jadi oleh kerana mereka tak percaya hari kiamat, Allah Ta'ala mendatangkan tanda-tanda kiamat. Dan bukan tanda-tanda kiamat, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi bila berlakunya kiamat. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi bila berlakunya kiamat. Jadi, awal-awal surah ada 12 perkara ketika berlakunya kiamat. 12 perkara. 6 awal-awal kiamat. Saya akan kala yang pertama. 6 yang pertama. 6 yang kedua ketika mana berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. 6 yang pertama awal-awal. 6 yang kedua tu ketika berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Okey, ini satu pendapat lah. Ada pendapat mengatakan tak, semuanya Allah cerita satu masa. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat paling tepat 6 yang pertama, perkara pertama berlaku. 6 yang kedua setelah tiupan sangkakala yang kedua. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut keadaan manusia pada hari kiamat. Ayat 14. Hari kiamat nanti manusia teringat apa yang dia akan dibuat kat dunia dulu. Kita kat dunia ni mungkin ada buat salah pada orang dan lupa dan sebagainya. Kan? Ada hutang orang RM10 pun dah lupa. Contoh, buat salah pada orang pun dah lupa. Nak minta maaf, tangguh. Lupa minta maaf, dan lupa juga dia kita pernah buat salah pada dia. Kat akhirat nanti manusia akan teringat balik apa semua yang dia buat. Sebab nak kena hisap, nak kena azab kat akhirat nanti. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah cerita tentang kemuliaan malaikat Jibril. Allah akan cerita dalam surah ni kemuliaan malaikat Jibril. Okey. Ada 5 kemuliaan yang Allah bagi pada malaikat Jibril dalam surah At-Takwir ni. Itu kita akan bincang nombor 3. Yang keempat kita akan bincang tentang Nabi Muhammad Rasul pilihan. Nabi Muhammad Rasul pilihan. Allah yang pilih dia jadi Nabi, bukan Jibril pilih Nabi siapa nak jadi Nabi, bukan. Yang kelima, Quran ni bukan kata-kata syaitan. Yang kelima, Quran yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad bukan kata-kata syaitan. Yang kelima. Yang keenam, yang keenam Allah nak beritahu kehendak manusia, pilihan manusia tertakluk bergantung kepada pilihan Allah juga. Pilihan manusia, pilihan makhluk tertakluk bergantung pada pilihan Allah Ta'ala juga. Itu 6 perkara yang kita akan bincang dalam surah At-Takwir. Satu hadis yang sangat penting untuk kita ingat. Nabi kata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan Imam Hakim. Nabi sebut apa tahu? Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Ni Nabi besar ni. Jadi kita nak masuk surah besar ni. Nabi kata,
Siapa yang nak menggambarkan hari kiamat suasananya dengan sebenar-benar gambaran. Siapa nak bayangkan hari kiamat betul-betul macam mana, nak bayangkan macam mana suasana tersebut hari kiamat, maka dia dalamilah 3 surah. Dia menyelamlah dalam 3 surah ni. Dia betul-betul contemplate, memerhatikan 3 surah. Apa 3 surah? Pertama, Idzas Syamsu Kuwirat, yang kita nak masuk malam ni. Yang kedua, surah selepasnya, Idzas Samaun Fatarat. Kita mungkin akan masuk minggu depan atau minggu satu lagi, insya-Allah. Yang ketiga, selang satu surah, Idzas Samaun Syaqqat. Lepas surah kita sekarang At-Takwir. Lepas tu Al-Infitar, yang kedua lah. Lepas tu Mutaffifin, kita tak termasuk dalam hadis ni. Yang keempat, yang ketiga, Idzas Samaun Syaqqat. Jadi surah kita sekarang, surah berikutnya, selang satu, lepas tu satu lagi. Jadi, siapa yang nak gambarkan hari kiamat, siapa dia nak bayangkan betapa dahsyat suasana hari kiamat, dia tadabburlah 3 surah ni. Okey, dia tadabburlah 3 surah ni betul-betul untuk dia bayangkan kedahsyatan suasana hari kiamat. Yang mana kita akan melaluinya. Kita akan melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Okey, baik. Cuma sebelum berlaku kiamat yang betul-betul ni, ada 10 tanda kiamat. Ada berapa? Ada 10 tanda besar hari kiamat. Sebelum berlaku kiamat yang kita nak cerita ni, ayat pertama kita, matahari digulung. Matahari digulung. Sebelum matahari tu kena gulung, apa berlaku? Ada 10 tanda besar hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Rasulullah SAW bersabda, Nabi kata, La taqumus sa'ah hatta tarau 10 ayat. Tidak akan berlaku hari kiamat sampai kamu melihat 10 tanda. 10 tanda besar hari kiamat. Pertama, tulu'us syamsi min maghribiha. Matahari terbit daripada sebelah barat. Pertama, matahari terbit sebelah barat. Masa tu nak taubat pun tak jadi apa dah. Nak tambah amal sebenarnya sunat pun tak jadi apa dah. Itu yang pertama. Yang kedua, dukhan. Asap tebal. Meliputi seluruh bumi. Dalam bumi ni asap tebal. Dukhan. Okey. Yang ketiga, dabah. Binatang besar yang akan keluar pada perut bumi. Binatang besar akan keluar pada perut bumi. Apa jenis binatang tu? Wallahu'alam. Nabi pun tak beritahu. Ada ayat Quran tentang dabah. Ada surah apa ya? Surah An-Namli tak silap saya. Binatang tu keluar bercakap dengan manusia. Mak Saleh dia buat cerita tau. Mak Saleh dia buat cerita. Saya lupa nama cerita Mak Saleh buat. Teruk Mak Saleh ni. Dia buat cerita pasal binatang tu macam cacing. Tapi saiz besar keluar daripada perut bumi. Siapa ingat cerita apa? Armageddon ke apa? Apa dia? Armageddon ke apa? Bukan. Dune. Mami. Dune yang keluar cacing. Dune. Tapi dia lari-lari keluar pada tanah. Tak tahu. Cacing tu gerak pada tanah. Macam tu lah kot. Ni ayat dia. Ni ayat tentang dabah. Tolong baca dia. Siapa ya? Dr. Azizah, tolong baca Dr. Azizah. Surah apa yang sebut tadi? An-Namli. An-Namli ya. Yalah An-Namli. Okey, muka surat 384. Ayat 82. 384 ayat 82. Macam mana keadaan binatang dabah tu kita pun tak tahu. Mudah-mudahan kita tak jumpa lah. Dia mati dulu lah baru jumpa dia. Ayat berapa Ustaz? 384 ayat yang ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sampai masa berlakunya hukuman ke atas manusia, kami keluarkan sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat dan pengajaran kami. Sejenis binatang daripada perut bumi. Adalah tafsir-tafsir yang tulis kepala macam unta lah, ada sayap lah, apa semua. Tapi itu semua merapu lah. Langsung tidak ada sandaran. Yang sahihnya daripada hadis, binatang yang akan keluar, bawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Binatang ni keluar pada perut bumi, bawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Itu ada dalam hadis. Macam mana rupa sebenar dia, sayap ke, tak ada sayap ke, macam unta ke, macam burung ke, wallahu a'lam. Kita pun tak tahu macam mana keadaan sebenar binatang tersebut. Okay, itu nombor 3.
Apa tadi? Matahari daripada barat, asap, dukhan. Yang ketiga binatang perut bumi ni. Yang keempat Ya'juj Ma'juj. Yang kelima Isa bin Maryam. Yang kelima Isa bin Maryam. Yang keenam Dajjal. Yang keenam Dajjal. Ini bukan susunan, ni Nabi SAW sebut secara rambang. Bukannya one by one, ni dulu, bukan. Yang keenam Dajjal. Yang ketujuh, tiga gerhana. Tiga gempa bumi besar. Pertama, satu gempa bumi di belah timur. Yang kedua, gempa bumi di belah pertama barat. Yang kedua, gempa bumi besar di sebelah timur. Yang ketiga, gempa bumi besar di Jazirah Arab. So, 6 tadi kan? 7, 8, 9 lah. 7 gempa bumi di sebelah timur. Sebelah barat dulu. Yang ke-8 gempa bumi di sebelah timur. Yang ke-9 gempa bumi di sebelah di Jazirah Arab. Yang ke-10 api yang keluar daripada perut bumi. Api itu keluar daripada perut bumi yang akan menghalau manusia ke mana dia nak halau. Okey. Manusia akan tidur malam, api itu ada. Manusia duduk siang hari pun api itu masih ada lagi. Jadi ini 10 tanda besar kiamat yang akan berlaku sebelum berlakunya apa yang kita nak bincang dalam surah At-Takwir ini. Okey, baik. Boleh Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iza apabila Asy-Syamsu matahari. Asy-Syamsu matahari kuwirat digulungkan. Okey. Terjemah kuwirat digulungkan. Dan iza apabila an-nujum bintang-bintang, okey, inkadarat berjatuh-jatuhan. Puan Aliza ada? Puan Aliza mungkin dah keluar, tak apa. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Ishak Kasim, terjemahkan Tuan Haji Ishak. Apabila matahari digulungkan dan apabila bintang-bintang berjatuh-jatuhan. Okey, baik. Allah sebut pertama sekali matahari, tanda pertama besar hari kiamat, bukan tanda pertama, perkara pertama yang berlaku besar sekali pada hari kiamat ialah menurut Ubay bin Ka'ab, pada hari kiamat nanti mula-mula matahari akan hilang cahaya dia. Gelap, tak nampak cahaya langsung. Gelap, tak nampak cahaya langsung. Kenapa? Masa tu Allah nak gulung matahari. Sedangkan matahari, tuan-tuan dan puan-puan, makhluk Allah yang besar. Makhluk Allah yang sangat besar. Sehingga kan punya besarnya matahari, ada sebahagian manusia mesembah matahari seolah-olah matahari itu Tuhan. Sebab besar. Satu, besar. Yang kedua, cahayanya tak pernah terpadam. Cahaya tak pernah hilang sejak dulu sampai sekarang. Cahaya tak pernah terpadam. Dia sentiasa bercahaya. Pertama, dia besar. Kedua, dia sentiasa bercahaya. Maka orang anggap dia sebagai Tuhan. Tapi bila waktu kiamat nanti Allah nak tunjuk kuasa dia. Besar macam tu pun punya makhluk, iaitu matahari, Allah Ta'ala akan gulung dia. Seolah-olah dia tak ada apa-apa. Ada pendapat mengatakan tergulungnya matahari ini sama sebagaimana Allah Ta'ala gulung langit. Maksudnya bukan Allah gulung matahari sebiji ya. Allah gulung langit dengan semua yang ada kat langit. Allah gulung langit termasuklah matahari sekali. Kena gulung. Mana ayat gulung langit? Tolong baca Puan Izamani boleh? Surah apa ya? Tak silap saya Al-Hajj. Allah gulung langit. Kita tayang ke suratnya, surah Al-Hajj. Tolong baca Puan Izamani boleh? Surah Al-Hajj. Allah gulung langit. Sorry, Al-Anbiya. Page 331. Boleh Puan Izamani? 331. Al-Hajj selepas dia. 331.
ayat 104 ke, Ustaz? Betul, ayat 104 ke? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, bagaimana kami memulakan wujudnya sesuatu kejadian. Kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya, kami tetap melaksanakannya. Okey, terima kasih Puan Izawani. Pada hari kami gulung langit sebagaimana gulung kertas-kertas. Jadi bila Allah gulung langit macam gulung kertas, segala yang ada kat langit termasuklah matahari, planet-planet lain, kena gulung macam tu. Kena gulung macam kita gulung kertas. Dalam kertas tu ada alat ke, ada file ke, dalam kertas tu ada apa saja, semua kita gulung sekali. Betul kan? Bila kita gulung kertas tu, semua yang ada atas kertas tu semua tergulung sekali kan? Semua tergulung sekali. Jadi matahari yang besar itu pun Allah Ta'ala gulung macam tu sahaja. Kita kecil-kecil ni apa lah sangat, tak ada apa lagi lah. Benda tu tak pernah berlaku, kita pun tak dapat gambar dengan sebenar-benar gambaran. Cuma Dr. Hamka tulis negara kami, dia katalah negara kami ni, negara Indonesia yang banyak berlaku apa dia panggil? Gunung berapi. Gunung berapi. Betul kan? Kita kat Malaysia tak ada gunung berapi lah. Tak tahulah kalau dia tak ada kot. Kat Indonesia banyak berlaku gunung berapi. Jadi dia kata negara dia dah banyak kali berlaku bila gunung berapi tu nak meletus. Budak-budak kecil ni dah tengok suasana panik masa tu. Bagaimana orang tinggalkan rumah, tinggalkan kereta, tinggalkan apa segala boleh tinggal, semua dia tinggalkan. Yang penting selamat nyawa. Itu baru suasana satu gunung yang Allah Ta'ala letuskan dia punya lava dia punya keluar api daripada gunung, baru satu gunung. Hari kiamat nanti semua gunung-gunung teruk macam tu lagi teruk pada tu. Bila berlaku letusan gunung berapi, kawasan gunung tu je lah keluar api. Dalam ayat ni kita akan masuk nanti, beberapa ayat lepas ni, seluruh laut akan keluar api. Laut tu dipanaskan, membuat-buat macam api. Bayangkan, kat mana nak lari masa tu pada manusia. Okay, jadi kita sebenarnya walaupun kita boleh baca, boleh terjemahkan, kita tak mampu lagi nak membayangkan dengan sebenar-benar bayangan. Sebab kita tak pernah alami. Tuan-tuan, kat negara tempat kita, bila berlaku gempa bumi sikit kan, semua dah keluar office. Keluar daripada pejabat, keluar daripada kondo, duduk tengah-tengah padang. Itu pun dah cukup panik. Bagi kita. Betul? Oh, gempa bumi sikit kan? Beberapa saat sahaja. Ni suasana yang lama yang dahsyat ni. Bahkan masa tu punya teruk suasana, anak yang sedang disusukan oleh mak tinggal anak. Selamatkan diri dia seorang. Masa tu janji dia selamat. Suasana dahsyat hari kiamat. Okay. Pertama, matahari Allah Ta'ala gulung. Masuk gulung ni, sebahagian masuk dalam sebahagian yang lain. Seolah-olah kertas kita konyok kan. Kertas tu kita konyok, sebahagian masuk sebahagian yang lain. Perkataan yukawiru ni, dia dipanggil masuk sebahagian dalam sebahagian lain. Seolah kita lipat serban. Macam mana kita lipat serban, lipat pakaian, kita lombok pakaian, itu masuk yukawiru. Ada ayat kita sekarang, idza syamsu kuwirat. Kuwirat ni huruf asalnya kaf waw ra, kuwirat. Sama dah juga sebagaimana Allah masukkan siang pada malam, malam pada siang kan, masuk pada yang lain. Kat mana ayat dia? Surah Az-Zumar. Tolong baca boleh surah Az-Zumar. Siapa surah Az-Zumar? Az-Zumar tolong baca. Wan Nazakiyah tolong baca surah Az-Zumar. Saya cari ya. Saya nak tunjuk perkataan yukawiru tu pada tuan-tuan. Yukawiru. Tawara yukawiru. Okey, muka surat 458. Yang bawah sekali. Apa terjemah roll? He rolled the night over the day and he rolled the day over the night. Roll. Gulung lah kan. Ayat 5 Ustaz. Ayat 5. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan mengikut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dia yang maha mulia lagi maha pengampun. Okey, terjemah dia memasukkan lah. Tapi roll tu bukan memasukkan bahasa putih, betul kan? Puan Zakiah. Roll tu bukan memasukkan kan? Roll tu. Roll tu gulung lah. Gulung lah. Ada satu kedai jual makanan roll tu apa nama tu? Roll apa tu tahu nama tu. So,
Sebagaimana gulung, Allah Ta'ala masuk gulung tu, siang masuk malam, malam masuk siang. Masuk satu sama lain kan. Itu maksud yukawiru. Ayat kita sekarang yukawiru lah, ayat yang dibaca oleh Puan Zakiyah tu yukawiru. Macam itulah juga nanti seluruh langit-langit ni Allah Ta'ala akan masuk satu dengan yang lain. Satu dengan lain. Bukanlah matahari itu seketul je Allah gulung. Bukan. Seolah-olah matahari itu bagaikan kopiah yang ada dalam kain pelekat. Kita letak kain pelekat, buat kopiah atas kain pelekat tu kan. Bila kita gulung kain pelekat, kopiah tu jadi apa? Kopiah tu jadi apa? Kopiah atas kain pelekat yang kita gulung tu, kopiah tu jadi apa? Masih terbentuk dalam bentuk asal dia atas kain pelekat? Tak ada. Dia konyok sekali macam malaikat. Macam kain pelekat tu juga. Jadi maksud Allah gulung matahari bukan matahari sebiji ni kena gulung. Seluruh cakrawala Allah Ta'ala gulung. Seluruh alam cakrawala yang kat atas tu semua Allah Ta'ala gulung. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kelas yang siapa join hari Isnin dah bincang bab ni. Bumi. Apa berlaku pada bumi? Dalam ayat kita sekarang ni kan. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak cerita pun apa berlaku pada bumi. Betul kan? Tak ada berlaku pada bumi. Apa berlaku pada bumi? Siapa nak cuba jawab? Okay. Ada pendapat mengatakan bumi pada hari kiamat nanti Allah tidak hancurkan. Allah Ta'ala hancurkan langit sahaja. Bumi apa Allah buat pada bumi? Bumi nanti akan diganti dengan tanah baru, hamparan baru. Bumi nanti akan diganti dengan tanah baru, hamparan baru. Mana dalil dia? Tolong baca ni, Puan Nik boleh? Puan Nik. Surah apa ya? Ibrahim. Surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Kita cari je surah Ibrahim. Muka surat 261. Ayat 48. 261 ayat 48. Tapi gunung-gunung di bumi itu kan dia kata... Ya, gunung-gunung dia hancur. Gunung-gunung hancur. Hamparan bawah sekali je, tak hancur. Gunung-gunung hancur. Gunung-gunung ayat apa ni ada? Gunung-gunung apa ni? Ayat berapa? Ayat 3 pasal gunung. Ayat 48 ya Ustaz? Ya, 48. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di pada masyhar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Maksudnya apa? Bumi ni dia punya kapek atas je Allah tukar. Kapek atas Allah tukar kapek baru. Maksudnya kapek atas tu, maksud kapek saya tu, lapisan bumi atas sekali ni Allah tukar dengan lapisan yang baru. Lapisan baru tu licin, tidak ada sebarang tanda langsung. Sorry, itu patutnya ayat lepas ni lah. Tapi tak apalah, Allah masih dah terangkan. Tengok surah ni. Tun baca boleh Tun? Okey, surah apa ya? Al-Infitar lah, Al-Infitar. Al-Infitar. Surah ketiga lepas pada ni. Muka surat 589. Ayat 1, 2, 3. Al-Insyiqaq. 589. Al-Insyiqaq. Ayat 1, 2 dan 3. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila langit terbelah serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh, dan apabila bumi diratakan. Okey, terima kasih tu. Bumi diratakan. Jadi bumi takkan jadi apa-apalah, dia punya bawah dia. Atas dia je Allah tukar. Permukaan dia Allah tukar. Dari segi gunung-gunung dia rata. Gunung-gunung lepas ni ayat pasal gunung. Permukaan dia Allah ganti dengan yang baru. Permukaan dia Allah ganti dengan permukaan yang baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nanti akan menghadapi padang mahsyar. Betul kan? Padang mahsyar. So padang mahsyar tu kat mana? Padang mahsyar tu. Padang mahsyar tu bumi kita sekarang lah. Padang mahsyar tu bumi kita sekarang. Padang mahsyar tu. Cumanya, bumi pada mahsyar nanti tanah dia tak sama dengan tanah kita sekarang. Sebab pada mahsyar nanti tanah dia tidak ada sebarang landmark. Kita sekarang kalau lagi padang pasir pun kita boleh kata, okey, kita jumpa kat tu ada tumbuh-tumbuh apa, ada pokok-pokok sikit. Kalau zaman sekarang. Kata kan, walaupun padang pasir, kita kata padang jarak padang terkukuh, kita boleh ada tanda kat setiap tanah tu ada tanda.
Okay, kita jumpa kat pokok tu ke, ataupun kalau tak ada pokok, kita jumpa tu ada kawasan tinggi sikit. Tu kawasan bumi ni. Adapun padang mahsyar, tuan-tuan dan puan-puan, padang mahsyar tak ada. Tidak ada sebarang tanda langsung. Dan tanah tersebut tanah licin. Licin, sungguh-sungguh licin. Dia punya licin dia tu macam ni. Macam, ni hadis dia. Dia punya licin tu macam cakra. Cakra, CD. CD boleh tak ada habuk atas dia? Zaman pakai CD dululah. Tengok cerita beli CD cetak rompak kan. Beli CD cetak rompak kat pasar malam, RM10. Boleh tak CD tu ada habuk ke, ada apa atas dia? Tak boleh. Kena licin CD tersebut. Ni hadis dia, saya share sekejap. Boleh? Boleh. Ni patutnya cerita lepas ni pasal gunung-gunung. Tapi tak apalah cerita sekarang. Takut tak sempat. Okay, ni hadisnya. Tengok ni. Pasal padang mahsyar. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah. Abu Hazim daripada Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hazim daripada Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahadin. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di padang putih yang belum pernah dijamah. Tak ada orang bijak lagi lah. Bagaikan lempengan bersih. Lempeng ni bukan kuih lempeng. Tu qursatun naqi ni CD. Kotak, bukan kotak, CD yang panggil apa? Permukaan CD yang qursatun naqi ni permukaan CD tu. Cakra. Cakra. Bahasa Inggeris terjemah dalam kamus dia terjemah cakra. Yang tidak terdapat tanda-tanda petunjuk bagi seorang pun. Maksud tanda petunjuk tu bukan hidayah. Landmark. Kita jumpa kat kawasan Bonggol tu kita jumpa kat pokok ke kat tiang, tak ada langsung, tak ada nak bagi landmark. Situ sini sama je seluruh permukaan dia. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah, dia tanya, orang pertama tanya Nabi tentang ayat ni lah. Masa bumi Allah ganti bumi baru, langit Allah ganti langit baru, manusia masa tu semua kat mana? Kita dalam kubur, Allah nak ganti tanah baru. Kan? Bukan Allah ganti atas saja, kita semua atas sekali ya. Maka Nabi jawab, ni tak habis kat skrin ni Tengok dia ada. Manusia masa tu ada kat sirat. Jambatan. Titian sirat. Manusia masa tu Allah tempatkan di sirat. Okey, baik. Balik semula ayat kita. Ayat 1. Matahari yang besar tu pun Allah Ta'ala gulungkan. Okey, kerana apa? Akhirat nanti tak perlukan matahari lagi. Akhirat nanti kita tidak memerlukan matahari lagi. Ya ke? Ya. Betul. Syurga nanti macam mana? Syurga nanti Allah Ta'ala boleh terangi tanpa cahaya matahari. Okey. Habis itu Ustaz ada ayat sebut pasal matahari. Okey. Tengok muka surat 579. Tolong baca dia 579. Puan Nur Hidayah Ahmad boleh. Puan Nur Hidayah Ahmad 579. 579. Ni ahli syurga nantilah Ayat 11 12, 13. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah melindungi mereka daripada kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan, dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabarannya dengan syurga dan pakaian sutera. Di sana mereka duduk bersandar di atas pelamin. Mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula kesejukan yang berlebihan. Okey, baik. Tidak merasa teriknya matahari. Adakah satu matahari cukup untuk cover seluruh dunia syurga kita masing-masing? Cukup tak? Setiap orang yang masuk syurga dia besar. Bahkan orang yang paling kecil syurga dia, saiz dia 10 kali ganda dunia ni. Begitu, kalau satu matahari kita sekarang ni cukup ke untuk mencahayakan seluruh syurga-syurga? Tak. Matahari itu tak diperlukan lagi di hari akhirat kelak. Suasana dalam syurga nanti siang ke malam? Suasana dalam syurga kita nanti siang ke malam? Itu matahari tak ada. Agak-agak siang ke malam. Ada pendapat mengatakan suasana dalam syurga suasana siang. Kerana apa? Dalam syurga ada bayang-bayang. Dalam syurga ada teduhan bayang-bayang. Okey, tengok muka surat apa putih panggil shade long extended.
Kalau baca Puan Maisarah boleh. Surah Waqiah. Muka surat 535 ayat 27, 28, 29, 30. Ni pendapat-pendapat lah. Tak kisah siang malam pun janji seronok. Okey. 535 ayat 27, 28, 29, 30. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Dan Okey. air yang Dah cukup. Cukuplah poin saya naungan tu. Terima kasih Puan Maisarah. Naungan tu bayangan, shape. Jadi bila ada naungan bayang, agak-agak dalam syurga suasana siang ke malam? Bila ada naungan bayang. Kita kalau malam, tak perlu pada naungan, betul kan? Malam teduh, nak naungan buat apa lagi? Jadi suasana selesa dia, dalam syurga ni, dia punya selesa dia, tengah-tengah panas tu, kita dapat duduk berteduh bawah pokok. Dia punya nikmat dia Allah yang tahu. Tengah-tengah suasana panas tu, kita dapat berteduh bawah pokok yang rindang. Dia punya nikmatnya Allah yang tahu. Okey. Jadi berdasarkan ayat inilah, ulama-ulama tafsir kata, syurga tu, suasananya suasana siang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada seronok dalam syurga, siang ke malam, kisah apa kita jadi dapat masuk syurga. Betul kan? Ini pendapat-pendapat ulama-ulama. Okey, baik. Pertama, matahari, Allah Ta'ala gulung, hancur lebur. Yang kedua, wa idzan nujumu kadarat, dan bintang-bintang jatuh berteraburan. Bintang-bintang jatuh. Hari ini, kita tengok bintang, semuanya berada di tempat masing-masing. Beredar di atas edaran tempat orbit masing-masing. Okey, kalau kita belajar sains, matahari adalah termasuk salah satu bintang-bintang daripada bintang-bintang yang ada di angkasa lepas. Betul kan? Cuma matahari ni dia paling besar. Matahari ni dia paling besar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut matahari dulu. Sebab tu Allah sebut matahari dulu. Lepas Allah sebut matahari, Allah Ta'ala cerita tentang bintang-bintang. Okey? Bintang-bintang Allah Ta'ala ciptakan sebagai nikmat bagi manusia. Apa tujuan Allah ciptakan bintang-bintang? Ada 3 tujuan Allah ciptakan bintang-bintang. Pertama, hiasan daripada untuk hiasan langit. Yang kedua, Allah Ta'ala pertama, bintang ni sebagai hiasan. Yang kedua, bintang ni sebagai penunjuk jalan, landmark. Sekarang ni lah tujuan bintang. Yang ketiga, Allah Ta'ala ciptakan bintang ni, dia punya tahi bintang untuk baling binatang-binatang yang pula dah. Syaitan-syaitan. Ini Qatadah kata, tujuan Allah ciptakan bintang 3 je. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab orang musyrikin sembah bintang sebagai Tuhan. Punya hebat bintang dia bercahaya, dan cahaya dia tu ada bentuk-bentuk kan. Bentuk kalajengking lah, bentuk tu lah. Buruj. Kita dipanggil buruj kan. Okey, tengok surah apa je saya nak beritahu tadi. Al-Hijr. Wan Aliza tak ada. Dr. Aziza tolong baca, Dr. Aziza boleh? Surah Al-Hijr. Muka surat 263. 263 ayat 16 ayat 17. 18. Ayat 16 sampai 18. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah jadikan di langit bintang-bintang yakni sebagai pelbagai bentuk dan keadaan serta kami hiasi langit itu bagi orang yang melihatnya. 17. Dan kami pelihara yang urusan langit itu daripada setiap syaitan yang direjam. 18. Kecuali syaitan yang mencuri dengar percakapan ini malaikat di langit, maka ia diburu dan diikuti dengan rejaman api yang menyala dan jelas kelihatan. Rejaman api yang menyala tu, bintang-bintang tu lah. Okey, bintang-bintang tu lah dipanggil tahi bintang. Okey. 2 kat sini, hiasan dan juga balik syaitan. Yang ketiga, bintang-bintang tu untuk bagi apa? Landmark. Kalau macam boleh Tuan Haji Ishak, muka surat 269. Ialah 269 ayat 15 dan ayat 16. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.
dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Dengan bintang-bintang mereka dapat petunjuk. Maksudnya orang zaman dulu berjalan malam, mana ada signboard, mana ada Waze, mana ada Google Map. Jadi mereka punya peta ataupun arah mereka nak tuju waktu malam ikut arah bintang. Orang biasa berlayar kat laut, orang biasa musafir padang pasir, landmark mereka malam-malam bintang lah. Okay, kita mungkin tak belajar bab tu. Kalau kita cuba mendalami, insya-Allah kita boleh tahu tentang perkara tersebut. 3 sebab Allah ciptakan bintang. Siapa sembah bintang, siapa tilik nasib dengan sebab bintang, siapa dia tengok bintang, anak dia lahir masa bintang macam ni, maksudnya anak dia nasib baik. Anak dia lahir bintang keadaan macam ni, nasib tak baik. Tu semua karut-marut. Bintang yang hebat ini pun ke akhirat, bila berlaku kiamat nanti, bintang-bintang itu akan jatuh berguguran. Okey? Dalam tafsir tulis, jumlah bintang-bintang besar ni, okey, dia panggil apa ya? 12. Ada 12. Bintang-bintang tu ada 12. Saya pun tak erti nak ulas sebab bintang-bintang tu ada 12. Termasuk juga matahari satu bintang. Bulan satu bintang. Matahari kategori bintang, bulan pun kategori bintang. Dan ada 10 lagi bintang-bintang yang lain. Wallahualam, saya pun bukan ahli lah nak ulas bab ilmu-ilmu kaji bintang ni. Okey, kena tanya orang yang lagi hebat lah. Yang penting, apa kita nampak hebat, kita nampak kagum dengan alam cakrawala ini, semua tu nanti Allah Ta'ala akan hancurkan pada hari kiamat. Yang ketiga, last. Yang ketiga, dan iza apabila al-jibal, gunung-gunung, al-jibal, gunung-gunung, suyirat terjemah suyirat, kita terjemah diperjalankan. Terjemah suyirat, diperjalankan, dalam bracket tulis dihancurkan. Okey, dalam bracket tulis dihancurkan. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Izawani, boleh ayat 3 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila gunung-gunung diperjalankan, iaitu dihancurkan. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Kita biasa lalu ayat-ayat, Allah Ta'ala ceritakan gunung ni sebagai menancapkan bumi. Tadi Tuan Haji Ishak dah baca. Maksud menancapkan bumi apa dia? Bumi dulu bergoyang. Bila ada gunung, maka gunung tu akan stabilkan bumi. Gunung tu akan stabilkan bumi. Tuan-tuan, dalam ilmu sains dipanggil theory of equilibrium. Dalam teori sains dia panggil theory of equilibrium. Contohlah sebut dia. Gunung ni, dia punya ketinggian dia berapa meter, macam itulah juga dia punya pasak dia. Katakanlah gunung tu ketinggian dia 300 meter. Katakanlah gunung tu ketinggian dia 300 meter. Contoh, ada ke 300 meter? Adalah kot gunung-gunung yang jauh-jauh ni. Maka kalau gunung tu ketinggian dia 300 meter, dia punya pasak yang dalam tu pun 300 meter juga. Kalau gunung tu ketinggian dia 10 meter, contoh, ada ke gunung 10 meter. Katakanlah 100 meter ketinggian dia, dia punya pasak dalam dia pun 100 meter juga. Itu dipanggil theory of equilibrium. Okay, ni yang orang beritahu saya lah. Saya tak belajar, buka sekolah bab ni. Tapi tu nak ceritanya kehebatan gunung, tujuan dia apa dia? Untuk menstabilkan bumi. Kalau tidak, bumi itu bergoyang. Bumi itu bergoyang. Jadi bila Allah Ta'ala buat gunung, maka gunung tu sangat kuat sehingga menstabilkan bumi. Jadi gunung yang kuat tu pun nanti Allah Ta'ala akan gerakkan. Okay, kita ringkaskan. Allah Ta'ala gerakkan mula-mula. Lepas Allah gerakkan, Allah Ta'ala perjalankan. Lepas Allah Ta'ala perjalankan, Allah Ta'ala terbangkan. Lepas Allah Ta'ala terbangkan, apa berlaku pada gunung? Gunung tu akan jadi macam bulu-bulu yang berhamburan. Dalam surah Al-Qari'ah kan, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, bulu-bulu berhamburan. Last kali gunung tu akan jadi macam debu-debu je. Gunung tak ada langsung, jadi debu. Okey, baik. Tadi kan saya cakap pasal bumi. Bumi ni dia punya langit Allah lipat. Apa berlaku pada bumi? Gunung. Tolong baca Puan Zakiah. Puan Zakiah tanya pasal gunung tadi kan. Surah Taha. Tengok surah Taha. Orang kafir tanya lah, itu kalau berlaku kiamat, apa berlaku pada gunung? Ya Allah jawab.
319 ayat 105, 106, 107. Ni menguatkan hadis yang saya share tadi. Muka surat 319 ayat 105, 106, 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung ganang. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung ganang itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan tempat yang tinggi di sana. You will not see lower ground nor higher ground. Tak ada. Kan rata semua tadi. Itu yang panggil tak ada sebarang landmark tu. Tak ada tempat tinggi, tak ada tempat rendah. Ni Allah buat pada gunung. Okay, mana gunung last kali jadi debu? Banyak ayat dia, kalau kita nak cari satu-satu banyak lagi. Saya rasa pernah terangkan sebelum ni. Mula-mula Allah gerakkan, Allah perjalankan, Allah Ta'ala terbangkan. Bila terbangkan, gunung tu mula-mula jadi macam abu-abu, bulu-bulu berterbangan. Last kali jadi apa? Last kali jadi debu-debu yang berhamburan. Mana dalil dia? Surah Al-Waqi'ah juga. Surah Al-Waqi'ah juga. Muka surat 534. Muka surat 534. Tolong baca dia siapa ya? Puan Nur Hidayah Ahmad. Tolong baca Puan Nur Hidayah Ahmad. 534. Boleh? Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu sampai 6. Ya, surah Waqi'ah kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Apabila terjadi hari kiamat, kejadiannya tidak dapat didustakan, iaitu disangkal. Kejadian itu merendahkan, iaitu satu golongan, dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung ganang dihancur, luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Inilah sekali lah. Terima kasih Puan Nur. Gunung-gunung tu mula-mula Allah perjalankan, Allah terbangkan, hancur lebur. Mula-mula sebelum jadi debu ni dia akan jadi bulu-bulu yang berhamburan. Jadi Allah nak cakap kiamat nanti punya dahsyat. Gunung yang kita nampak kukuh, hebat, teguh ini, senang-senang je Allah Ta'ala hancurkan. Okay, hari kiamat nanti kita bangkit pada kubur, kita tak nampak satu gunung pun. Kita tak jumpa satu gunung pun. Tolong baca Puan ni last surah Al-Kahfi boleh? Ni sama macam tadilah. Muka surat 299. Ayat 47. 299 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Okey, itu poin dia. Awal-awal tu. Kami terbangkan gunung-gunung, bumi jadi rata. Samalah tadi. Okey, bumi jadi rata. Bangkit-bangkit kita pada kubur kita nanti, kita tak nampak sebarang bukit, tak nampak sebarang lembah, tak nampak sebarang tanah rendah, tak nampak sebarang tanah tinggi. Kenapa? Semuanya Allah Ta'ala hancurkan, termasuk gunung-gunung. Allah nak tunjuk apa? Kedahsyatan suasana kiamat dan betapa Allah berkuasa untuk melakukannya. Jadi kita ini apa suasana apa? Suasana dahsyat kita pernah alami. Gempa bumi, banjir besar, tsunami, apa lagi tadi saya sebut? Gunung berapi. Itu je lah. Dahsyat mana sangat. Beberapa tempat je berlaku. Kita kalau berlaku kat Indonesia, kita rasa sikit gegaran je. Kalau berlaku belah-belah mereka, belah-belah jauh-jauh, kita tak terasa apa dah. Tapi ke akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan, kiamat berlaku nanti, semua tempat berlaku benda yang sama. Semua tempat berlaku benda yang sama. Kalau berlaku kat negara-negara jauh, belah timur, kita boleh lari ke barat. Berlaku belah barat, kita lari ke timur. Tapi bila berlaku kiamat ni nanti, dia akan berlaku seluruh bumi. Jadi kat mana kita nak lari, kat mana nak selamatkan diri. Gunung-gunung yang besar saiznya itu pun senang je Allah Ta'ala terbangkan, hancurkan. Kamu manusia kuat sangat ke? Besar sangat ke badan kamu? Tough sangat ke badan kamu untuk kamu menyelamatkan diri pada Allah SWT? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ilallahi marji'ukum jami'a.
Kamu nak beramal ke, tak nak beramal ke, nak jadi baik ke, nak jadi jahat ke, ingat satu benda je. Kamu tetap kena kembali pada Allah. Kamu tetap kena menghadap Allah Ta'ala juga hari akhirat nanti. Jadi tidak dapat tidak. Kamu kena persiapkan diri kamu dengan persiapan-persiapan. Boleh semua? Boleh. Okey. Kita berhenti sini dulu lah. Kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Tajuk dia minggu depan ayat 4. Unta-unta bunting ditinggalkan. Maksud unta bunting itu apa? Harta paling berharga. Sekarang ni kita sayanglah kereta mahal kita, motosikal mahal kita. Kalau rumah kita terbakar, kita selamatkan kereta paling mahal dulu. Lepas tu kita yang kedua mahal. Motor paling mahal, motor yang kedua mahal. Betul kan? Rumah kita terbakar. Hari kiamat berlaku nanti, mahal macam mana pun semua dia tinggal. Semua dia akan tinggalkan. Okey? Minta maaf yang masih lebih sikit apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta pun pada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an, wa akrimna bi karamatil Qur'an, wa syarifna bi syarafatil Qur'an, wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama jumpa lagi insya-Allah.